Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak cikgu semua? Sihat ya? Okey, kita sambung kebaran kalian 9.2 peristiwa bersandar dengan peristiwa tak bersandar. Okey, dah. Baik. Sandar ni apa? Itu pasal sandar. Sandar, maknanya saya bersandar. Maknanya saya bersandar katakan saya bersandar di dinding. Okey, jadi maksudnya saya dengan dinding ni mesti ada kaitan. Tak boleh, maksudnya dia tak boleh berdiri sendirinya. Dia mesti ada tolong-menolong. Ada kaitan. Maksudnya bersandar ni. Yalah, saya sandar dekat tu, maknanya saya memohon pertolongan si dinding untuk saya bersandar. Dinding pun mohon pertolongan daripada saya. Jadi sandar tu kalau ikutkan bahasa gitulah. Maknanya dia melekat. Melekat tu maknanya saling bantu-membantu. Maknanya memberi kesan kalau saya sakit, dia pun sakit. Itu maksudnya. Tu kalau bersandar lah. Tapi dalam matematik ni apa maksud bersandar? Okey. Jom kita baca. Okey, dua peristiwa A, B adalah peristiwa tidak salah jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B dan sebaliknya. Okey, dalam matematik pula bersandar dengan tak bersandar. Maknanya tak bersandar tidak mengetahui. Kalau sandar maknanya mempengaruhi. Maknanya macam saya cakap tadi lah. Kalau saya sakit, dinding pun kena sakit lah juga. Sebab dia mempengaruhi. Okey, so macam mana contohnya yang bersandar dengan tak bersandar ni? Lagi sekali tak bersandar maknanya A tu tidak dipengaruhi oleh kejadian B. Okey, kita ambil contoh. Mudah. Okey, contoh ruang. Dua keping kad dipilih secara rawat dari kotak B satu demi satu tanpa pemulangan. Tanpa pemulangan. Okey, jadi sekarang kita nak pilih dua kad. Okey, so ruang yang pertama, peristiwa yang pertama kita ada berapa? 5. Peristiwa yang kedua, yang B, saya nak pilih lagi dah jadi 4. Betul. Sebab tanpa pemulangan. Betul. Itu kena faham kan? Jadi adakah itu dia kira bersandar atau tak bersandar? Okey, jadi sekarang cikgu nak tanya. Kali pertama awak pilih ada 5. Kali kedua awak pilih ada 4. Jadi berbeza kan? Jadi bila berbeza, sebenarnya dia bersandar lah. Kenapa dia bersandar? Sebab untuk kebaran yang kedua, dia pilih bukan 5 jadi 4. Tapi kalau yang bersandar, kalau dipulangkan balik, tu tak bersandar lah. Boleh? Okey, contoh lain Okey. Awak tengok dua keping P satu demi satu dengan pemulangan. Awak tengok, ni cikgu bagi yang atas tanpa, yang kedua pulang. Okey. Ni ada ruang ni. Dalam kotak P ada 2, satu dipulangkan, satu tak dipulangkan. Okey, kes pertama tak dipulangkan. Tanpa pemulangan kan, maknanya bila ambil R buang. Tinggallah UANG. Kalau tekan awak ambil U dulu, U tu buang. Tinggallah sekarang RANG. Okey, so manakah dia panggil bersandar ataupun tidak? Okey, so kita tengok jawapannya. Peristiwa bergabung bagi kes satu ialah bersandar. Okey. Kenapa dia katakan bersandar? Kad personal kali pertama dipilih tidak dipulangkan ke dalam kotak B. Jadi kekurangan kad personal pertama itu mempengaruhi kebarangan untuk milih kad personal yang kedua. So bila kali pertama nak pilih 5, bila kali kedua nak pilih 4. Alamak. Dia pengaruhilah. Jadi dia bersandar. Okey. Tapi kalau satu kad usaha dipilih pada kali pertama, dipulangkan kotak P sebelum kad dealer, pulangan kad ini menyebabkan kebarangan memilih kad kedua sama dengan kebarangan kad yang pertama. Maknanya sama balik. Jadi bila sama balik, tak bersandar. Maknanya tak dipengaruhi. 5 tetap 5. Okey, jadi ambil contoh balik yang kamu belajar ni. Kalau tekun ni, dia bersandar atau tidak? Tanpa pemulangan.
tanpa pengulangan. Tanpa. Jadi dia adalah bersandar. Sebab bila pilihan yang kedua dah jadi 4. Berubah pula. Jadi erti kata lain bersandar ni ialah kita nak pilih dia bertukar bilangan elemennya. Bilangan ahlinya. Daripada 5 sekarang jadi 4. Faham? Okey. Boleh tu Okey. Dan biasanya bersandar ni ialah dalam satu kotak lah. Semua benda tu dalam satu kotak. Kalau 2 kotak, dia tak bersandar sebab kotak A lain, kotak B lain. Tapi kalau dalam satu kotak, awak nak pilih 2 benda dalam satu kotak, confirm dia adalah bersandar. Okey, boleh. Itu maksud bersandar. Apa maksud bersandar? Peristiwa pertama dah selesai. Peristiwa kedua dipengaruhi kerana kekurangan elemen. Itu maksudnya. Okey. Baik. Ni awak tengok contoh ni. Mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping siling adil dilambung 2 kali. Okey, angka 2 kali. Katakan sekali awak ni sekeping tau, satu je. Ingat sekeping. Dia beza dengan 2 keping. Okey, sekeping. Baling ting kali pertama dapat angka. Ting kali kedua dapat angka tak? Mungkin juga dapat gambar kan? Okey. Jadi peristiwa kali yang pertama awak bawa ting bila katakan angka. Jadi awak baling balik lagi duit siling awak tu, angka tu hilang ke? Duit sen tu, nombor 50 sen tu hilang ke? Tak hilang kan? Jadi jawapan tak hilang, maknanya tak bersandar lah. Kalau bersandar, awak baling ting dapat angka, tiba angka hilang. Yang kedua kali kedua nak lambung kali dua, nombor 50 sen tu hilang. Itu barulah bersandar. Boleh faham? Okey. Terusnya, mendapat angka dalam lambungan siling adil dan nombor 4 dalam lambungan dadu adil. Nampak? Ini ada beberapa cerita ni. Siling dengan dadu. Benda yang berbeza. Ada 2 benda. Jadi bila 2 benda je ataupun 2 kotak atau benda yang berasingan, confirm tak bersandar. Sebab tak dipengaruhi pun. Betul tak jawapannya? Dia tidak bersandar kerana barang mengalami tidak pengaruhi pun sebarang mendapat nombor 4 dalam lambungan dadu adil. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya. Mendapat 2 batang pen yang berwarna sama apabila 2 batang pen dikeluarkan satu demi satu dari bekas yang memenuhi. Bila cakap dari satu bekas, nak keluarkan 2 pen. Aduhai. Lepas tu ceritanya tanpa pengulangan pula tu. Bila tanpa pemulangan, maknanya akan berkurang, maknanya dia akan bersandar lah. Betul tak bersandar? Okey, betul. Okey. Keempat, mendapat 2 keping kad yang berhuruf sama apabila 2 keping di Sarawak daripada baik-baik satu minit dengan pemulangan. Bila ada dengan pemulangan, maknanya dia tak bersandar lah. Sebab dia akan sama balik. Kalau 4 balik. Betul tak bersandar? Okey. Yes. Okey, itu apa lagi kita belajar? Nanti kita jawablah 9.2 ni. Okey. Selesai ke? Buat penulisan. Okey, sampai situ je dulu. Okey, so awak boleh faham apa itu ialah sandar dengan tak sandar. Kalau dia pulangkan balik, maknanya benda nilainya sama, bilangannya sama, maknanya dia tak bersandar. Tapi kalau kita dah ambil satu, dia berkurang, maknanya dia bersandar. Ataupun lagi kalau dalam satu kotak, kita nak pilih 2 tanpa pengulangan lagi, memanglah bersandar. Tapi kalau satu kotak dengan pengulangan, tak bersandar. Tapi kalau ambil 2 kotak tanpa pengulangan, dia tak bersandar. Sebab kotak A dengan kotak B benda yang lain. Okey, boleh. Dia tak mempengaruhi. Yang kedua tidak mempengaruhi. Contoh ni, dengan contoh ni, katakan ni kotak. Ini katakan cikgu letak kotak A lah ni. Ini cikgu letak kotak. Okey, cikgu nak pilih satu-satu. Cikgu nak pilih pen,
Okey, kedua, 3 pensel ni pula katakan. 3 pensel ni. Ini kata ni pen dengan pensel lah. Jadi cikgu nak pilih pensel ni, ada pengaruhi tak selepas cikgu ambil yang pertama? Tak ada kacau kan? Jadi tak bersandar lah. Itu maksudnya. Okey, boleh? Okey, nanti kita jawab soalan ni. Okey, alhamdulillah.